Assalamualaikum. Sekarang kita akan masuk part 3, iaitu addition formula. Addition itu sudut penambahan. Jadi sin A plus minus B equal to sin A cos B plus minus cos A sin B. Jadi dalam formula ini ada dua. Itu kalau kita pecahkan, kita ambil simbol yang di atas. So sin A plus B equals to sin A cos B. Sini adalah plus, ini adalah plus, so this one also plus, plus sini adalah cos A sin B. Okay, so ini adalah plus, ini adalah plus, ini sin A, ini adalah sin B. Kalau kini adalah cos B sin A juga diterima. Jadi sin A jadi cos A, cos B jadi sin B. Okay. Yang kedua, kalau kita ambil sini adalah sin A minus B equal to, sama juga, sin A cos B, dia adalah minus cos A sin B. Okay. So dalam formula ni ada dua rumus. Okey. Jadi kalau sin cos, sin cos. Okey, sin cos, dan kalau plus dia adalah plus, kalau minus dia minus. Okey. Yang ni pula cos A plus minus B equal to cos A. Jadi yang pertama adalah cos A plus B. Okey, kita tengok tanda dia ni adalah plus, di atasnya adalah minus. Jadi kalau cos dia adalah cos A cos B. So ni plus, ni minus. So minus sin A sin B. Okey. Ini untuk cos. Okey. Itu juga kalau yang kedua cos A minus B. Oleh kerana dia adalah cos, mesti cos juga, cos A cos B. Dia adalah minus, ni plus sin A sin B. Okay, habislah untuk cos. And then untuk tan, tangent pula. So tangent A plus B equals to, ini plus, so tangent A plus tangent B over 1 minus tangent A tangent B. Okay. Jadi maksudnya kalau yang minus pula, minus tangent A minus B equals to tangent A minus tangent B over 1 plus tangent A tangent B. Okey, seperti mana yang dekat part 2. Okey, part 2 dah ada 3 rumus. Part 3 ni, bahagian 3 ni kita ada 3 rumus. Jadi bila dipecahkan dia jadi 6. Okey. Jadi part 3 ni adalah dia cover untuk yang ni 9, 10, 11. 9, 10, 11. Jadi kita dah belajar part 2, 3, 4, 5. Jadi part 3, 9, 10, 11. Jadi tinggal 6, 7 and 8. Okey. Okey. Sekarang kita akan cuba selesaikan soalan. Okey. So kita tengoklah dekat sini. Simplify number 1. Simplify each of the following trigonometric function as a single trigonometric ratio. Single tu maksudnya satu sajalah. Okey. Kita tengok dekat yang contoh yang pertama. Sin 30 degrees cos 50 degrees pluskan dengan cos 30 degrees and sin 50 degrees. Kita tengok sin cos. Okay. Sini adalah sin cos. Yang first one sin cos. Kalau plus, jadi maksudnya sini adalah sin. Ini adalah untuk sin. Kalau sini adalah plus, dia adalah 30 darjah tambahkan dengan 50 darjah. Dapatlah dia adalah sin 80 darjah. Jadi yang dimasukkan dengan
single trigonometric ratio. Okay, sin 80 darjah. Okay, tengok yang ini pula. Yang ini B ini adalah cos. Jadi cos mestilah cos lah. Ini cos ini ada cos. Jadi kena tahu bezakan. Kalau sin cos. Kalau cos ni cos. Ni maksudnya adalah cos. Ini pun sama, cos. Jadilah cos. Angle dia sini adalah plus. So tengok dekat angle plus, so sini adalah plus. So angle dia adalah minus. So minus, kita akan dapat 14 degrees. Minuskan dengan 26 degrees. Kita dapatlah sini adalah cos negative 12 degrees. Okay, negative 12 degrees. Oleh kerana dia adalah negatif, kita letakkan di dalam bracket. Okay. So kita pergi contoh yang kedua. Given sin A equal to 3 over 5, cos B equal to 5 over 3, both A and B in first quadrant. So first quadrant. Jadi kita mesti lukis dia punya quadrant dia dulu. Okay, lukis dia punya quadrant dulu. Right. So and then A first quadrant. So this one is A 3 over 5. So 3 over 5 sin 3 over 5. So 3 5 by Pythagoras theorem. This one is 4. For B pula, B cos B. Inilah B. Okay, 5/13. Jadi 5/13 cos B 5/13 cos 5/13. Pythagoras theorem sini ada 12. Okey. Ini lukis. Berapa first quadrant? Dia dah sebut dalam soalan tu adalah first quadrant. Alright. A soalannya adalah sin A plus B. So A sin A plus B. Okey. So pelajar terfikir bahawa apalah susah. Sin A, sin bracket A plus B, kita buatlah macam ni. Sin, ini kali ni A pluskan dengan ini kali ni sin B. Ini memang dah salah lah Ini dah salah tadi. Sebab kalau macam tu maksudnya kita tak belajar lah tajuk trigonometri. Senang saja, ini per ni, ini per ni. Jadi sini adalah salah. So ini jangan buat salah. Okay, so kita akan selesaikan. So equals to sin A plus B adalah, tengok formula, sin A cos B, sini plus, sini mesti plus. So sinilah sin A, sini mesti cos A, sini mesti adalah sin B. Cara ingatlah, ni A sin, ni A cos, ini B cos, ini B adalah sin. Okay, equals to sin A. Sin A daripada tadi, sin A, this one. Sin A is 3 over 5. Cos B, this one is B, 5 over 13. Plus dengan cos A. So cos A is 4 over 5. Sin B is here, 12 over 13. Okay, so equals to 15 over 45 plus 48 over 45. 65. Okay, so kita dapatlah jawapannya 63/65. Okay, so ini jawapan ni selalunya kita akan jawab dalam bentuk fraction lah. Kita tak akan buat dalam dia adalah decimal. Sebab in this case, kalau 4 decimal places pun fraction yang lebih tepat. Okay, kita buat yang berikutnya. Saya ambil yang D. Jawab soalannya adalah 1 over second
A minus B equals to D, ya. Okay, D, ya. Okay. So 1/2 is cos. So sini cos lah, sebab konsepnya adalah cos 1/cos theta equal to secant theta. Jadi 1/secant theta equals to cos theta. Jadi ni kita kena pandai, kita kena bijak lah. Okay, so 1/sin, so cos theta. So this one is cos A minus B equals to, jadi angle dia sama lah, ni theta ni theta, so ni lah A minus B, ni A minus B lah. Ini adalah cos, jadi cos A cos B minus, akan dapat plus sin A sin B equals to cos A is 4/5, cos B equal to 5/13. Okay, cos A 4/5, cos B 5/13. So this one is plus. Sin A is 3/5. Sin B is 12/13. So equals to 20/65 plus 36/55. Kita dapatlah 56/65. Okay, 56/65. Okey. Okey, habis Sekarang segi bentuk yang kedua, iaitu nombor nombor 6. Nombor 6 Nombor 6 Given sin 37 degrees equal to H, tangent 50 degrees equal to K, find the value of, bukan find ni sepatutnya lah express express the each of the following trigonometric function in terms of H and K. Express find the value. Okay, salah. Okay, kita akan gunakan segitiga lagi sekali. Ini tak dinafikan lah, sebab 37 degrees ni memang terletak dalam first quadrant. Jadi kita akan buatlah first quadrant segitiga tu, mesti dilukis first quadrant. 37 degrees, so sini adalah 37 degrees. Sin 37 equal to H, so H1, so this one is square root, Archimedes theorem, 1 minus H squared. Okay, another one untuk 55 degrees, this angle triangle. This one is 53 degrees. Tangent 53 degrees go to K, so sini adalah K, inilah 1. Okay, sebab tangent adalah tua adalah opposite, divide by adjacent. Yang tadi sin 37 degrees adalah so adalah H over 1, so opposite H, so hypotenuse-nya adalah 1. So ini by using the Pythagoras theorem, 1 minus H squared. This one also, so this one is square root 1 plus K squared. Okay, this one cannot be simplified, tak boleh simplify. 1 minus H, ni salah. Kat sini pun sama, 1 plus K, ini salah, tak boleh simplify. Okay, tak boleh simplify. Okay, so saya jawab yang pertama, A lah. Cos 37 degrees, jadi cos
37 degrees equals to, kita tengok sini, cos 37 degrees, cos adalah char meaning adjacent, square root 1 minus h squared, hypotenuse-nya equals to 1, so the answer 1 minus h squared. Sekali lagi, tak boleh simplify, jangan simplify. Okay, B. The B is secant 53 degrees equals to secant 1 over cos 53 degrees equal to 1 over cos 53 equals to 1 over square root 1 plus k squared. So equals to 1 divide 1 over square root 1 plus k squared. So the final answer equals to square root 1 plus k squared. Okay, saya beri contoh yang satu lagi, iaitu yang D. Okay, yang D. So D itu adalah sin 74 degrees. Okay, 74 degrees tak ada kat situ. Okay, itu tak ada kat soalan. Yang adalah 37 dengan 53. Jadi kita boleh ubahkan yang sin 74 degrees itu adalah sin 37 plus 37. Dapatlah 74 degrees equals to, so sin, kita dapat sin 37 degrees cos 37 degrees plus ni plus sin, oleh kerana sudut yang sama, semuanya sama lah ya. So sini adalah sin 37 degrees coskan dengan 37 degrees. So kita dapat ini benda yang sama, benda yang sama. So 2 sin 37 degrees cos 37 degrees equals to 2 sin 37 equals to h, cos 37 equals to square root 1 minus h squared. Okay, sin 37 h over 1, cos 37 square root 1 minus h squared over 1. So over 1 ni kita dah tulis kat sini lah. Okay, so equal to, we simplify to h square root 1 minus h squared. Okay, ini, this one is the final answer. This one is the final answer. Okay, habis contoh yang kedua. Seperti contoh yang berikutnya, katakan nombor selesaikan soalan nombor, okey, katakan soalan nombor 7. Okay, given cos theta equal to P, where P lies on the angle from 180 degrees 360 degrees. Jadi number 7. Number 7. The cos theta equal to P, and P lies between 180 and 360. Find in terms of P of the following. A, tangent theta. Okay, first of all, kita mesti ada triangle. Okay, dia kata sini adalah kuadran, jadi kena pertimbangkan kuadran 180. So sini bukan 180 sampai 360. Tapi cos theta tu adalah positif. Itu positif, di positif maksudnya kuadran yang keempat. Jadi kita mesti lukis dia adalah pada kuadran yang keempat. All sure to come. Okay, sudut mesti pada pasti X. So sini adalah P. So sini adalah P. Okay, P itu adalah char. So sini adalah P char. So sini adalah P. Sorry, ini adalah P. Ini adalah 1. Okay, so sini adalah P. Ini adalah 1 char. Char maksudnya dia adalah adjacent. Adjacent divide by hypotenuse. So sini adalah untuk yang ini dia adalah square root. Okay, ini adalah square root 1 minus P squared.
Okay, so 1 minus, ini adalah opposite. So yang char tadi adalah untuk cos theta equal to P over 1. So adalah char, jadi char adjacent is P over 1 is hypotenuse. So oleh kerana dia adalah 90 degrees, kita buat ni adalah Pythagoras theorem, 1 minus P squared. Sekali lagi tak boleh simplify, dia tak sama dengan 1 minus P. Okay, tak sama, tak boleh simplify. Okay, so inilah jawapan final dia. Alright, A tangent theta. Tangent theta. Okay, so sini ada theta, sorry, sini theta. Okay, sebab theta pada koordinat keempat. Tangent theta. Okey, bila tangent theta maksudnya dia adalah pada sekuan keempat. Pada sekuan keempat tangent adalah negatif. Okey, tangent adalah negatif. So negatif tua. Tua adalah square root 1 minus P squared over P. Tua meaning opposite divided by adjacent. So square root minus, sebab dia adalah sekuan yang keempat, square root 1 minus P squared over P. Okey. B, sin squared theta. So sin squared theta. Sin squared theta maksudnya adalah sin squared theta. Okay, kita tengok sin squared theta. Sin kat sini adalah square root. Okey, bracket square root 1 minus P squared over 1. So opposite divided by hypotenuse. So opposite square root 1 minus P squared over 1 times kan square. So oleh kerana sini adalah square, jadi square root akan hilang. So akan dapatlah 1 minus P squared. Okay, and C. Saya C C cos 90 degrees minus theta equals to, okay, cos 90 degrees minus theta. Alright. Ini kita panggil sebagai sudut pelengkap. Okay, sudut pelengkap dalam satu segitiga. Okay, segitiga yang ini. Okay, segitiga yang ini. So angle ni dengan angle ni. So angle ni jadi konsepnya kalau beginilah ya. Adalah segitiga 90 darjah. Kalau sini adalah theta, oleh kerana sini 90 darjah dan satu segitiga adalah 180, jadi sudut ini adalah 90 tolakkan dengan theta. Okey. Ya. Jadi ini ada, jadi maksudnya kalau sini adalah sudutnya theta, sini dianggapkan sebagai theta lah juga. Okey, sini adalah theta, sini adalah theta. Jadi maksudnya yang 90 terhadap theta adalah sudut yang ini. So kita akan refer sudut ni. Oleh kerana sini adalah cos. Jadi maksudnya sini adalah 90 degrees minus theta. Jadi cos sudut ni lah. Jadi cos sudut ini adalah, cos adalah char. Ni sudut ni char yang ini dah jadi ni. Bukan tu. Yang tadi adalah ini. Sekarang ini dah jadinya. Dia adalah square root P. Square root 1 minus P squared. Okey, untuk sudut ini charnya adalah ini, hypotenuse-nya adalah 1. So over 1. So equals to square root 1 minus P squared. Ulang okey, cos 90 degrees minuskan dengan theta. Sini dalam satu segitiga, kalau sini 90 degrees, sini adalah theta. So this one is 90 degrees minus theta lah. Sebab jumlah sudut ni mesti 90. Dalam satu segitiga mesti 180. Jadi sini dah 90 degrees. So both angles are 90 degrees. So if this one is the theta, so this one is 90 minus theta. Okay. So this one, kalau sini theta lah. Okay. So this one theta, kalau sini adalah 90 minus theta. So, bila kita nak cari cos 90 degrees minus theta, we refer to this angle.
90 minus theta. So this angle chart is this one, square root 1 minus p squared divided by hypotenuse 1. Square root 1 minus p squared over 1. So square root 1 minus p squared. So the answer. Again, you tak boleh buat 1 minus p. This one is wrong. Salah. Jawapannya adalah yang ini sahaja. Salah kalau simplify. Memang tak boleh simplify. Okay. Sebab yang ini adalah 1 minus p squared 1 over 2. Jadi kalau yang ini bolehlah. Tapi tak bolehlah 1 ini. Pak konsepnya kalau a plus b squared, kan kita akan buat a plus b. Ini kena expand lah. Jadi tak boleh expand. So jawapan kita ini diterima, ini tak boleh diterima. Okey. Ini ataupun ini. Alright, itu contoh number 7. Okey, nanti check balik. You check balik, you salin dalam modul kemas-kemas and then you study semula. Alright. So saya akan pergi lagi contoh-contoh dalam modul ni, iaitu let's say number 10. Solve the following equations for sin 30 degrees. So ambil A saja. Sin theta plus 30 degrees equals to 2 cos theta. Alright. Sekali lagi, konsep tak boleh expand. Ini kali ini tak boleh. So this one is theta plus 30. So sin A plus B. So sebelah kiri ini kita akan dapat sin theta cos 30 darjah. Oleh kerana sini plus, sini adalah plus. Sini sin theta, sini adalah mesti cos theta. Sini adalah sin 30 darjah. Sama dengan 2 cos theta. Okey. Okey. Jika pelajar terus expand sin theta plus sin 30 degrees, tak payah tengok dah. Dah memang salah lah semua dia. Okey, sekarang ni kita berhati-hatilah. Okey, sin 30 degrees boleh tekan calculator. Cos 30 degrees 0.886. Okay, so this one is 0.866. 0 sin theta pluskan dengan sin 30 degrees equals to 0.5. So 0.5 cos theta equals to 2 cos theta. Okay. So benda ni adalah sama, cos dengan cos. Tapi maksudnya yang sini boleh buat yang boleh simplify ini dua-dua ni. Jadi kita akan dapat 0.8660 tolak 2. So kita akan dapat negatif 1.134. Ini sin ini cos. Ini saja 0.8660 sin theta equals to 2 minus 0.5. Jadi 2 minus 0.5 1.5. So dapatlah 1.5 cos theta. Okey. Ni Jadi ini boleh simplify dengan ni. Ini kononnya 2x, ini 0.5x lah, ya. Okey. So ini 0.8660 sin theta. Alright, sin theta dengan cos theta kita hanya boleh buat tukarkan dia kepada tangent saja. Jadi kita akan dapat sin theta overkan dengan cos theta equals to cos theta turun bawah 1.5 over 0.8660. Jadi kita dapatlah sini adalah tangent theta equals to 1.5 divide 0.866 equal to 1.721. 1.7321.
So tangent theta quadrant, tangent first quadrant dan third quadrant. Okay, so carilah basic angle-nya. Basic angle-nya shitan 1.7321 equals to 60 degrees. This one is 60 degrees, this one also 60 degrees. So theta equals to 60 degrees and 240 degrees. Okay, untuk kuadran yang keempat. Untuk kuadran yang ketiga. Alright, one more. Kita selesaikan. Untuk satu lagi. Okey, saya ambil yang mana ya? Let's say number 5. 2 sin 2 theta minus 60 degrees equal to 3 cos 2 theta. So 2 sin 2 theta minus 60 degrees bracket. So dia adalah sin 2 theta cos 60 degrees minus dia adalah cos 2 theta sin 60 degrees. Ni ya, ni lah dua-dua yang ni. So yang ini dapat ni sin 2 theta cos 60 minus cos, ni dah sin 2 theta, ini adalah cos 2 theta. Sini minus, ni minus. Cek rumus lah. Equal to 3 cos 2 theta. Okay, panjang Alright. So kita akan buat jadi 2 bracket cos 60 degrees. Cos 60 degrees equal to 0.5. So 0.5 sin 2 theta. 0.5 tak boleh darabkan dengan 2. Sebab 2 ni bukan 2. 2 ni adalah 2 theta. Tolakkan dengan sin 60 darjah. 0.8660 cos 2 theta equal to 3 cos 2 theta. Darab dengan dalam, kita dapat 1. So 1 sin 2 theta minus, kita akan dapat 1.731 cos 2 theta equal to 3 cos 2 theta.